Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar. Keputusan permohonan rayuan Najib akhirnya sah ditolak Mahkamah Tinggi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, lama kita tidak mendengar berita cerita tentang Najib Tun Razak berkaitan juga dengan permohonan dan rayuan Najib. Disangkakan Najib akan dikeluarkan dari penjara ataupun akan mendapat kemenangan dalam rayuan-rayuan berkaitan dengan kes-kes mahkamah beliau. Akhirnya hari ini Mahkamah Tinggi mengumumkan keputusan yang tidak dijangka-jangka, yaitu menolak rayuan Najib, dan kini Najib gagal ke tepi sekira dari mengadili perbicaraan kes 1MDB. Hakim Collins Lawrence Sukera akan kekal sebagai hakim dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menghadapi pertuduhan rasuah RM2.28 bilion berkaitan 1MDB. Hal itu berikutan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan Najib pada pagi kemarin. Sebelum ini Najib memohon Sukera menarik diri atas alasan hakim terbabit pernah menjadi rakan kongsi firma Guaman Zain & Co bersama Jasmine Loh kira-kira 15 tahun yang lalu. Loh sebelum ini menjadi buruan pihak berkuasa berhubung pembabitannya dalam skandal 1MDB dan sudah ditahan pihak berkuasa awal Julai lalu. Sukera berpendapat bahawa hanya kerana pembabitannya dalam pekerjaan lalu bukanlah alasan untuk menunjukkan dia mungkin berat sebelah dalam pengadilan. Katanya lagi, sejak Loh meninggalkan firma Guaman berkenan pada tahun 2008, dia tidak pernah berhubung sama ada secara pribadi atau profesional dengan individu terbabit. Loh pula terlibat sebagai peguam am 1MDB pada 2011. Untuk rekod, Sukera meninggalkan firma itu pada tahun 2014 apabila dia dilantik menjadi hakim. Sukera berkata pasukan pembelaan bukan sahaja gagal menunjukkan wujud sebarang hubungan peribadi atau profesional di antara dia dan Loh, bahkan tidak memberikan bukti sebarang hubungan keuangan atau langsung dengan wanita berkenan. Katanya hal itu dikuatkan dengan fakta bahawa dia berada di jabatan litigasi firma Guaman berkenan, manakala Loh di jabatan yang berurusan dengan hal ehwal korporat. Pagi ini, Sukera juga menolak permohonan peguam bela utama Najib, Muhammad Safi Abdullah, untuk menangguhkan perbicaraan sementara menunggu rayuan mereka di Mahkamah Rayuan bagi mengenepikan hakim terbabit diputuskan. Bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz kemudian mengambil tempat itu di situ untuk menyambung semula pemeriksaan balas oleh Safi. Semasa mendengar permohonan itu semalam, Safi berhujah terdapat risiko berat sebelah di pihak Sukera jika dia terus mengadili kes berkenan. Bagaimanapun timbalan pendakwa raya Kamal Baharin Omar membalas, Loh hanya terlibat dengan 1MDB pada tahun 2011, iaitu 3 tahun selepas dia meninggalkan firma Guaman Zain & Co. Najib menghadapi 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram, membabitkan dana 1MDB bernilai RM2.28 bilion. Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan Loh diberkas apabila dia menyerah diri kepada polis selepas menjadi buruan bertahun-tahun lamanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan mahkamah yang paling mengejutkan Sanusi. Pastinya dengan kejutan ini akan memberikan impak dan dampak besar dalam pergerakan, ucapan, bahkan percakapan Sanusi Maknur. Baru-baru ini, seperti yang kita ketahui, Sanusi telah pun disaman RM200 juta oleh Vincent Tan. Dan ini keputusan terkini daripada mahkamah selepas saman tersebut diberikan di mahkamah. Dan ianya pasti amat mengejutkan kita semua. Dan harap-harap ianya dapat memberikan ketenangan kepada Sanusi. Hari ini disahkan bahawa
Vincent Tan telah berjaya memperoleh perintah sekatan sementara terhadap Sanusi. Dipetik daripada Malaysia Kini, Vincent Tan memperoleh perintah sekatan sementara terhadap Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknor dalam saman fitnah yang difailkan Taikun berkenan. Peguam ahli perniagaan itu, Chuar Kiat Lin, mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan permohonan injuksi ex parte awal hari ini dan salinan perintah itu telah diserahkan kepada pasukan Peguam Sanusi. Peguam itu berkata perintah itu akan berkuat kuasa sehingga Jumaat minggu depan, di mana pasukan Peguam Sanusi akan diberi peluang mengemukakan hujah balas terhadap permohonan Taikun itu bagi perintah sekatan berterusan, sementara menunggu penyelesaian saman fitnah utama. Malaysia Kini telah menghubungi pasukan Peguam Sanusi untuk mendapatkan maklum balas mengenai perkara itu. Sebelum ini, Peguam Tan mengeluarkan surat tuntutan bagi menuntut Sanusi memohon maaf secara terbuka serta membayar ganti rugi sebanyak RM200 juta berhubung dakwanya berkenaan projek pembersihan Sungai Klang melibatkan Vincent Tan dan Menteri Besar sementara Selangor Amiruddin Syari. Sanusi kemudian didakwa enggan mematuhi surat tuntutan itu, menyebabkan pengasas kumpulan berjaya berkenan memfailkan saman fitnah terhadapnya pada 8 Ogos. Red saman itu berhubung ucapan Sanusi ketika kempen pilihan raya negeri Kedah di dataran Darul Aman Jitra pada 2 Ogos lalu yang disaksikan ratusan orang. Menurut pernyataan tuntutan itu, Tan dan Berjaya Len Berhad yang merupakan pelanatif pertama dan kedua menyangkal dakwaan itu dan berkata Sanusi menerusi surat balas bertarikh 8 Ogos enggan mematuhi tuntutan yang dibuat. Pelanatif mendakwa dakwaan itu bukan sahaja tidak berasas dan tidak benar, tetapi dibuat dengan niat jihad dan demi kepentingan politik dan retorik mengapi-apikan oleh defendant. Tan dan Berjaya mendakwa Sanusi tidak mengambil langkah wajar untuk mengesahkan dakwaan tersebut sebelum membangkitkannya dalam ucapan dan mendakwa dia ingin meraih publicity murahan dan sensasi demi manfaat pilihan raya dan peribadi. Tan dan Berjaya juga mendakwa kenyataan Sanusi antara lain menggambarkan mereka sebagai korup, kroni kepada Amiruddin dan menyebabkan kerajaan Selangor menanggung kerugian RM180 juta ekoran tanah yang didakwa diberikan secara percuma dan menipu rakyat Selangor. Keparahan fitnah dan kesan buruk terhadap pelanatif sangat besar, terutama di saat akhir kempen politik yang menjadi perhatian orang ramai dan terus memberi kesan kepada pelanatif dalam pelbagai bentuk sehingga kini. Pelanatif memiliki reputasi bersih sebagai ahli parlimen dan memiliki kedudukan kehormat dalam masyarakat di peringkat tempatan dan antarabangsa menurut Tan dan Berjaya Len. Pelanatif menegaskan bahawa Tan mempunyai keluarga besar dan dakwaan Sanusi menjejaskan keluarganya seterusnya menimbulkan trauma buruk kepada mereka. Kedua-duanya mendakwa bahawa dakwaan itu tersebar ke seluruh dunia, di mana organisasi atau Syarikat Perniagaan Antarabangsa itu mungkin mendapat tanggapan buruk terhadap mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.